Hai, Assalamualaikum. Saya Anis akan berkongsi berkaitan dengan emosi, tapi kita lebih fokus kepada peranan sahabat untuk sahabat. Jadi sebelum tu, korang mesti tak tahu kan emosi tu apa. Jadi berdasarkan Kamus Bahasa Melayu, emosi ni adalah perasaan jiwa. Contohnya rasa marah, rasa sedih, gembira. Macam mana kita nak tahu kalau kawan kita tu ada masalah emosi? So jadi kita boleh tengok cara pemakanan dia dan juga apa yang dia buat hari-hari. Sebabnya emosi ni dia berkaitan dengan psikologi. Kalau apa yang kita fikir, apa yang kita selalu buat, dia akan mendorong kepada emosi kita lah. Kalau kita buat benda yang bagus, yang sihat, dia akan mengeluarkan emosi yang positif. Okey, jadi kalau kawan kita ada cerita kat kita yang sebenarnya dia ada masalah nak tidur, dia selalu dengar benda yang bukan-bukan, dia berhalusinasi lah, ataupun dia selalu bercakap laju, dia macam selalu muntah-muntah ke lawyer, macam tu. Dia sebenarnya tu adalah simptom orang yang ada masalah emosi. Emosi tak stabil ni macam contoh kalau dia masa dengan kita ramai-ramai, dia nampak macam normal person. Tapi bila dia bersendirian, kita tak tahu dia buat apa. Dia fikir apa, tak tahu. Jadi sebagai seorang kawan, apa yang kita kena buat? First, kita kena selalu berkomunikasi dengan dia. Selalu tanya khabar dia, kau buat apa, kau okey ke tak. Dan kalau ada orang yang jenis tonjolkan diri dia dekat media, nak cakap dia perlukan pertolongan. Contoh dia buat status macam stres, dia buat status tentang serabut dulu kat rumah, selalu sedih-sedih, tweet yang sendu-sendu. Kita tanya terus. Kita kena tanya sebab sebenarnya dia perlukan bantuan tapi dia tak tahu macam mana cara nak keluarkan diri dia daripada berada dalam lingkungan emosi yang tak sihat tu. Jadi kita tanya dia hari ni nak buat apa, kita ajak dia pergi buat aktiviti yang berfaedah, contohnya bersukan, ajak dia jalan-jalan, jom kita keluar makan ataupun window shopping. Okay, window shopping ni terapi sebenarnya, dan dia tak jadi terapi bila kita terbeli benda lebih daripada kemampuan kita. Dia jadi terciduk. Okay, jadi seterusnya apa lagi yang kita boleh buat? Kita suruh dia untuk bercerita kat kita. Kita tanya dia, kau ada masalah, kau cerita kat aku. Kita kena jadi seorang yang boleh dipercayai lah. Jangan pula kawan kita cerita kat kita, kita pergi sambung cerita dia ni bagi tahu kat orang lain. Tu salah. Bila orang cerita kat kita, kita jaga kepercayaan dia, dalami emosi dia. Kita cuba untuk rasa sedih dia tu. Empathy, ada empathy. Dan kalau dia tunjuk macam dia excited, gembira, kita juga kena tunjuk respon yang gembira lah. Janganlah dia cerita, aku happy hari ni, aku dapat ni. Tiba-tiba kau, ya ke? Okey lah, okey. Apa yang dia bagi kat kita tu, kita bagi benda yang sama. Kalau dia cerita benda yang sedih, kita, aku pun sedih. Macam tu. Okay. Kalau kawan kita tengah cerita masalah problem dia tu, jangan potong line. Kalau dia cerita, kita pun nak cerita juga, tak boleh. Kalau dia ada masalah yang serius, macam nampak macam tak boleh dah tanggung sendiri, bawa dia jumpa pakar. Contohnya pergi dekat hospital, jumpa psikiatri, jumpa tu. Lepas tu dapatkan nasihat daripada pakar terus. Tu insyaAllah dapat membantu dia untuk jadi seorang yang lebih baik lah, dan untuk jalani hidup seperti orang yang normal. Jadi saya nak ajak semua kawan-kawan dekat luar sana untuk sentiasa ambil berat tentang kawan sendiri. Jangan biarkan mereka berada dalam keadaan yang tidak sihat. Kalau kita biarkan kawan kita berada dalam emosi yang tidak sihat macam tu, kita akan tengok dia merana nanti. Contohnya dia akan tak fokus belajar. Lepas tu kalau dia buat kerja tu tak berkualiti. Dia buat tanpa jiwa. Kalau orang buat kerja dengan jiwa ni lain. Okay, jadi kita kena bantu kawan kita. Sama-samalah sayangi rakan anda, tegur siapa kita, jaga kita. Sekian, terima kasih. Bye.